أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه barangnya amin amin ya rabbal alamin. Kena dirujuk tadi perihal tujuan insan itu dijadikan dan diadakan zahir wujud di dunia ini, dan saya katakan bahawa tujuan itu adalah untuk menyelenggarakan khidmat pengabdian diri atau tugas ubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan juga bahawa hikmat pengabdian diri yang dimaksudkan itu bergelar ibadah yang merujuk kepada segala kerja amal ibadat yang disedari serta direlai semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri dan yang direlai olehnya dan diperkenannya, termasuk amal ibadat sembahyang fardu dan lain-lain lagi. Kini saya tegaskan pula lagi bahawa kepada insan yang Islam, seluruh hidup akhlakiahnya itu merupakan suatu ibadat yang terus-menerus tiada putusnya. Justru kerana Islam itu sendiri memberikan suatu cara hidup yang lengkap sempurna. Apabila insan itu telah berjaya menaklukkan diri hayawaninya dengan amal ibadatnya, niscaya taat patuh kepada kuasa dan kehendak diri akalinya, maka insan demikian itu diberikan sebagai yang telah mencapai kebebasan, yang berarti bahawa dia telah menunaikan tujuan dia itu dijadikan zahir mawjud di dunia ini. Dia telah mencapai keamanan murni bagi dirinya yang telah diterangkan itu. Dia telah berjaya membebaskan diri dari belenggu nasib zahiri dan dari dengung risau beban bertegang dalam neraka kejahatan insan hayawani. Jadi akadi yang berada dalam makam ini digelar dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim sebagai diri yang aman tenteram, an-nafs al-mutmainnah, dan kepadanya lah pemulihan kembali yang sering disebut dalam risalah ini disabitkan juga, dan kepadanya lah akan ditujukan kata-kata suci Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika Rabbiki. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang aman tenteram, wahai diri yang aman tenteram, kembalilah kau kepada Tuhanmu, redha bagimu sendiri dan meredai sangat baginya. Masuklah kau di kalangan hamba-hambaku, ya, masuklah kau ke jannahku. Inilah Okey, sekejap Mio. Kat sini kita tengok pertama sekali apabila kita berjaya menundukkan nafsu itu tadi, nafsu haiwan, nafsu kebinatangan itu dengan amal ibadat. Itu kata Prof, dengan amal ibadat. Jadi amal ibadat kita itu kita gunakan untuk tekan hawa nafsu kita itu. Dan akhirnya nafsu kita yang an-natiqah, yang akali itu berjaya menjadi pemerintah kepada nafsu binatang itu tadi. Maka dalam keadaan ini barulah dinamakan bebas. Bebas daripada apa? Bebas daripada nafsu binatang itu tadi. Tapi kalau di barat itu dia terbalik. Dia terbalik. Bagaimana saya katakan terbalik? Bebas itu ialah kita tidak perlu tunduk kepada agama, kepada akal, kepada norma-norma yang baik. Kalau di barat itu kita kena tunduk kepada nafsu kita, emosi kita, kita nak buat apa, kita nak buat itu, kita nak buat ini. Natural rights, human rights, liberalisme, itu kita nak buat apa yang kita nak buat itu terpulang pada kita. Sufastaiyah, Indiyah, ikut suka saya. Itu sebenarnya bukan kebebasan. Tapi pada mereka dipanggil kebebasan. Pada kita itu bukan kebebasan. Itu sudah tertakluk kepada nafsu kebinatangan. Sebab itulah Rasulullah SAW ajarkan kita doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami ini kebenaran itu sebagai benar, batil itu sebagai batil. Kenapa Nabi Muhammad SAW ajar kita doa itu? Sebab tengok dalam kes kebebasan ini. Bagi kita kebebasan tu macam lain. Tapi bagi barat dan mereka yang ikut barat, kebebasan tu lain. Kebebasan tu bila kita ikut hawa nafsu bagi mereka. Bagi kita sebaliknya, kebebasan itu bila kita tidak ikut hawa nafsu. Maka bebaslah kita daripada cengkaman hawa nafsu itu. Itu.
Dan yang kedua, apabila kita bebas, maka aman tenteramlah kita. Iman itu sendiri dia berkait rapat juga dengan aman. Bukan ain, alif. Aman. Dan dia berkait rapat juga dengan aman. Dan satu lagi saya nak beritahu, kalau kita belajar bahasa Arab dan kita tengok bahasa Arab Al-Quran itu Mio, terutamanya tadi Mio baca tadi Rabbika tadi. Itu silap. Rabbiki. Ki itu balik kepada siapa? Balik kepada an-nafsu. An-nafsu itu muannas. Sebab itulah maka ya ayyatuha. Bukan ya ayyuha. Imran? Bukan ya ayyuha. Ya ayyatuha. Kenapa ada ta sebelum ha alif? Sebab dia rujuk kepada an-nafsu. An-nafsu itu muannas. Maka al-mutmainnah itu ialah sifat kepada an-nafsu itu tadi. Maka irji'i itu pun balik juga kepada an-nafsu itu tadi. Rabbiki, ki itu pun balik kepada an-nafsu itu tadi. Radiyatan mardiyatan, semuanya itu muannas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah oleh kamu. Fadkhuli, kenapa tidak disebut fadkhul? Disebut fadkhuli sebab an-nafsu itu ialah muannas, itu dari segi bahasa lah. Dan kat sini semuanya merujuk kepada inas, perempuan lah, senang cerita, perempuan, feminine, masculine, feminine, itu pun penting juga tu. Nak kena belajar juga sewaktu kita melakukan reading ataupun pembacaan. Kita bukan sekadar orang kata go through sahaja, bukan drive through McDonald, tapi kita nak kena perhatikan kenapa begini, kenapa begini, kenapa perkataan ini dan tidak perkataan ini. Itu penting, penggunaan perkataan. Okey, sambung sikit lagi. Mio yang tadi, inilah dia. Inilah dia, diri hamba yang telah menunaikan perjanjian asalinya dengan Tuhannya yang hak. Telah menunaikan dengan berikrar serta mengisbatkan perjanjian itu dalam kehidupannya yang merupakan ibadat pada keseluruhannya. Okey, sekejap. Apabila Prof kata ibadat pada keseluruhannya, maksudnya ibadat umum dan ibadat khusus. Maknanya jiwa kita itu tadi ataupun nafsu tadi ditundukkan bukan sahaja dengan sembahyang. Contohnya kita malas nak sembahyang, kita pun paksa juga, maka kita pun sembahyang, menurut waktu dia itu. Dan kemudian kita mengaji, kita paksa dia kita mengaji, itu salah satunya. Tetapi dari sudut yang lain juga, ibadat umum itu pun menundukkan juga hawa nafsu itu. Contohnya kita tengok orang susah, kita rasa macam alah malahnya nak layan dia kerjalah sendiri nak dapatkan duit dia ke apa kan. Tapi kita lupa bahawasanya sebahagian daripada harta kita itu patut kita dermakan juga kepada anak yatim, patut kita dermakan kepada anak saudara kita, patut kita dermakan juga kepada adik-beradik kita yang susah. Bukannya kita kata alah lantak dia lah, dia pemalas. Bukan macam tu. Kita memberi semangat kepada dia, memberi modal contohnya untuk dia bekerja. Mungkin dia jaga mak kita, kita tak boleh jaga mak kita, maka kita salurkan wang kepada dia. Itu pun adalah salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu itu. Jadi ibadah keseluruhan yang dikatakan oleh Prof ini ialah ibadah umum dan ibadah khusus. Okey, teruskan. Dari kerana tiada yang dapat mengenal Tuhannya melainkan hamba-Nya yang taat setia jua, yang dengan hikmat ibadah hidupnya itu lambat laun dia mencapai keakraban dengan Tuannya. Maka keakraban inilah yang mengakibatkan ibadah itu menjadi terletak pada peringkat maqam yang amat luhur ini. Okey, sekejap Mio. Akrab itu daripada bahasa Arab. Alif, qaf, ra, ba. Qaribun. Qarib, lawan dia ba'id. Kan? Jadi aqrab, ab'ad. Aqrab maksud dia yang lebih dekat, yang paling dekat. Ab'ad yang paling jauh daripada qarib tadi. Dan dah jadi bahasa Melayu dah, kaum kerabat tu. Kaum kerabat tu maksud dia ialah kaum yang dekat dengan kita, anak beranak itu. Itu daripada bahasa Arab. Sebab itulah bahasa Melayu ni, dia ni kalau nak kira kan, anaklah kepada bahasa Arab tu. Anak bahasa Arab tu ada beberapa, antaranya bahasa Melayu, bahasa Turki, bahasa Urdu, bahasa Swahili, dan bahasa Parsi lah. Parsi yang paling dekat. Tapi bahasa Melayu itu sendiri agaknya dah hampir separuh. Kalau kita tengok dalam buku Prof ini pun boleh cek satu-satu.
sudah jadi bahasa Melayu. Jadi apabila kita sebut sudah jadi bahasa Melayu, bukan dia perkataan pinjaman sekadar pinjaman nak banyakkan perkataan saja, tetapi dia sudah menyerap ke dalam konsep dan pemikiran orang Melayu Muslim. Jadi yang kita pentingkan sekarang ni ialah konsep faham agama dan keislaman itu. Okey, teruskan. Dan dari kenyataan ini, kita lihat bahawa ibadah itu pada peringkat akhirnya merupakan makrifah jua. Makrifah yakni ilmu pengenalan. Sebab itulah maka tafsiran ayat suci yang telah kita sebut pada awal mula tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tiada kujadikan jin dan insan melainkan bagi mengabdikan diri kepadaku jua. Mengandung selain daripada tafsiran ya'buduni ini sebagai mengabdikan diri atau mengerjakan ibadat kepadaku jua. Tafsiran dia yang membawa arti ya'rifuni, mengenal daku. Tiadalah kujadikan jin dan insan melainkan bagi mengenal daku. Okey, sekejap Mio. Kat sini saya nak bagi tahu dua perkara. Pertama, perkataan liya'budun. Liya'budun itu cuba kita perhatikan di situ. Perkataan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun. Kalau kita perasan, nun tu barisnya di bawah, bukan di atas. Kenapa tu? Kenapa tu? Illa liya'buduni. Kenapa bukan ya'buduna? Kenapa ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna, kan? Sebenarnya nun di sini bukan nun yang wawul jamaah tu. Tetapi ni di sini ialah saya. Aku. Ni, nun ya. Nun ya. Okey. Dan ke mana perginya nun yang digabungkan dengan wawul jamaah itu tadi? Sudah dihazafkan kerana datangnya huruf li itu, liya'budun, li. Masuk li di situ, li ya'budu, maka dia sudah dihazafkan nun itu. Jadi nun yang ada ini ialah asalnya liya'budunani. Begitu, liya'budunani, ya'budunani. Mereka menyembah aku. Mereka menyembah aku. Liya'budunani, supaya mereka menyembah aku. Jadi na itu sudah dihazafkan kerana datangnya li itu. Jadi itu satu. Kita kena soal diri kita masa kita baca Al-Quran. Bukankah huruf di dalam Al-Quran itu setiap satunya itu bermakna? Jadi kita kena faham kenapa baris atas, kenapa baris bawah, kenapa baris depan contohnya. Dan kenapa kenapa disebutkan perkataan ini dan tidak perkataan ini. Digunakan perkataan ini dan bukan perkataan lain. Pentingnya perkataan-perkataan dalam Al-Quran itu. Okey. Yang kedua itu dari segi grammarnya lah, dari segi bahasanya lah. Tapi dari segi makna itu tadi, kata Prof, liya'buduni itu ada dua maksud yang mempunyai darjatnya yang tersendiri. Maksud yang pertama dan darjat yang pertama ialah menyembahku ataupun mengabdikan diri kepadaku, menjadi hamba kepada aku. Liya'buduni, menjadi hamba abdi kepada aku. Satu. Yang kedua ialah dan darjatnya lebih tinggi daripada yang pertama tadi, iaitu untuk mengenali aku. Untuk mengenali aku. Jadi kedua-dua maksud ini, kata Prof, tidak bercanggah. Ia tidak bercanggah, bahkan ia menunjukkan kepada level yang kedua itu tadi. Maknanya yang pertama kita mula dengan amal ibadat itu, dan seterusnya apabila amal ibadat itu dilakukan dengan konsisten dan betul, maka ia membawa kepada ilmu pengenalan terhadap Tuhan itu. Untuk Yulia, kalau yang himpunan risalah tu kena cari dia sudah separuh tu. Nota kaki 41, betul. Nota kaki 41. Jadi Yulia cuba cari di nota kaki 41. Okey. Jadi kedua tafsiran ini kata Prof
benar belaka, maknanya betul belaka berdasarkan dan berlandaskan kepada setinggi mana ataupun sefaham manakah seorang hamba itu dengan konsep ketuhanan itu. Jadi yang lebih dalam, lebih faham ar-rasikhuna fil ilmi itu, maka mereka akan mencapai ilmu pengenalan itu mungkin lebih baik dan lebih tinggilah daripada mereka yang mungkin orang awam. Walau bagaimanapun mereka yang bermula dengan pemahaman yang asas ini akan pergi kepada kefahaman yang lebih tinggi itu, iaitu di peringkat ihsan tu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Berarti agama dan Islam kita serta submission kita ini dia tidak terhenti setakat yang kita ada sekarang. Submission itu maksudnya ialah satu proses. Proses untuk mengenali Tuhan dan sentiasa bergerak. Ia adalah suatu dinamika. Dan kita tidak boleh berhenti ataupun berpuas hati di setakat itu sahaja. Okey. Sedangkan tafsiran yang kedua itu menggambarkan hasil terakhir ibadah, dah diterangkan tadi. Pencapaian makam yang mulia yang hanya akan dianugerahkan kepada insan yang Islam oleh Allah SWT dengan syarat diredai olehnya ibadatnya dan bergantung kepada kehendak. Okey, mungkin boleh sambung Mio ke Imran nak sambung? Telah saya gariskan. Imran kot? Dengar suara Imran lama tak dengar? Telah saya gariskan muka surat 43. Dengar suara tak? Boleh. Boleh dengan jelas. Ya, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah saya gariskan di sini suatu rencana dasar mengenai intisari agama Islam sambil menunjukkan pula dengan secara umum yang memang boleh diperincikan kepada bahagian-bahagiannya yang paling bersangkut paut sehingga menggambarkan suatu pandangan lengkap yang luas mendalam. Betapa meliputi Islam itu sedemikian mesranya menyerapi seluruh bidang kehidupan diri perseorangan serta juga diri-diri yang bergabung sebagai masyarakat. Telah saya katakan bahawa Islam itu sama, Islam itu jua, baik pun sebagai agama yang dihidupi oleh diri perseorangan maupun sebagai agama yang dihidupi oleh diri-diri yang bergabung sebagai kaum muslimin dan umat Islam. Tiada berbeza agama Islam itu sebagai yang tercermin dalam diri perseorangan dan juga dalam masyarakat Islam. Pada hakikatnya, tiada terdapat sesuatu yang difahamkan sebagai pandangan sendiri mengenai Islam. Dan Islam sebagai yang tiada dipengaruhi oleh rasa hati diri sendiri. Seolah-olah ada pula Islam yang lain daripada apa yang diketahui serta diamalkan oleh kaum muslimin seluruhnya dan juga oleh seorang muslim sebagai diri perseorangan. Okey, sekejap Imran. Di sini maksud Prof ni ialah Islam daripada asal mula tu dinamakan oleh Allah SWT dalam wahyunya itu, dan sehinggalah yang seperti yang diperkenalkan kepada kita oleh ulama-ulama yang muktabar dah sudah 1400 tahun itu adalah Islam yang sama. Okey. Jadi ertinya tidak benar jika kita katakan Islam itu ada pelbagai versi. Ada Islam yang difahami oleh contohnya dari sudut liberal, Islam liberal contohnya. Ada Islam yang difahami dari sudut subjektif, hati, perasaan kita semata-mata. Maknanya Islam Mio lain, Islam yang saya faham lain, Islam yang Imran faham lain, Islam yang Yulia faham lain, Islam di Indonesia lain, Islam di Malaysia lain. Ini salah. Islam itu kekal sama dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para ulama yang muktabar yang telah berjuang di dalam memahamkan umat Islam tentang Islam yang sebenar.
Jadi apabila kita sebut Islam yang sebenar, bukanlah maksudnya ada Islam yang palsu. Maksudnya Islam seperti mana yang sepatutnya kita faham. Begitu. Dan saya teringat suatu cerita Profesor Al-Attas di dalam risalah itu. Di mana diceritakan tentang seorang wanita yang cantik yang berada di tepi jendela. Dan kemudian wajahnya yang cantik itu ditunjukkan di muka jendela itu, maka dihulurkan rambutnya yang cantik, yang ikal, yang hitam itu dan disikat di tepi jendela itu sehingga menarik perhatian pedagang, penduduk tempatan dan mereka yang lalu lalang yang nampak wanita yang di tepi jendela itu. Maka makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai yang memerhatikan wanita itu. Dan asyik masyuk itu mereka menyaksikan itu sehingga mereka lupalah mana yang nak bawa balik ikan, mana yang nak bawa anak pergi, mana yang nak susukan anak, mana yang nak buat kerja, nak untuk menyara keluarga tu dah lupa dah. Ralik menyaksikan wanita yang cantik itu. Tapi sampai suatu masa dan ketika, maka semakin kuranglah mereka yang menyaksikan ataupun mereka yang melihat wanita itu. Dan akhirnya tinggal tercengang beberapa orang sahaja. Dan akhirnya apabila ditanya oleh seorang pedagang yang baru sampai, kenapa dah tinggal sedikit mereka yang menyaksikan perempuan itu? Maka jawab lelaki yang seorang lagi katanya mereka sudah hilang minatlah kepada wanita itu tadi, sudah tua ataupun sudah mungkin mereka interest mereka itu sudah berubah kepada interest yang lain lah dan apa yang nak disaksikan tu sudah tidak mampu untuk menawarkan sesuatu yang diingini oleh mereka itu. Jadi moral daripada cerita ini maknanya kita itu ialah suatu perkara yang menarik minat. Apabila kita sebut perkara yang menarik minat ini bererti apabila minat itu sudah tiada, maka tiadalah kita melakukan perbuatan itu tadi. Jadi dalam konteks wanita itu tadi, dia adalah wanita yang sama, yang menyikat rambutnya setiap hari. Tetapi mereka yang menyaksikan itu daripada ramai menjadi sedikit dan akhirnya sudah hilang minat itu, maka salah satu sebabnya ialah tidak kekal suatu perkara itu kebenaran ataupun perkara yang patut kita kita lihat sebagai kebenaran itu tidak dilihat perkara yang benar itu. Yang kita lihat itu adalah aspek-aspek tertentu yang akhirnya dimakan usia dan dimakan masa dan menghilang dan dengan menghilangnya ia, maka menghilanglah minat kita untuk bersama dengan perkara itu kerana kita mengharapkan sesuatu yang lain daripada perkara itu. Jadi dalam konteks agama itu tadi, agama Islam ini, kebenaran yang ada di dalam Islam itu adalah the ultimate truth, iaitu kebenaran yang absolute, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang hak, yang sebenar-benarnya kebenaran. Jadi mereka yang menunggu untuk bersama dengan kebenaran ini, maka dia tidak tunggu ramai ataupun tidak ramai manusia memeluk Islam baru dia memeluk Islam, begitu contoh. Dan kemudian kebenaran Islam itu dihayati dan dinikmatinya sepanjang masa mana pun yang diizinkan oleh Allah SWT untuk dia menikmati kebenaran itu. Jadi dalam konteks agama ini, kita tidak berpaksi ataupun tidak bertunjangkan kepada Islam ini hanya kerana popular, hanya kerana populariti. Dan Islam itu sendiri bermulanya itu bukan dengan populariti pun. Dia bermula gharib, dia bermula sebagai suatu perkara yang asing, yang tidak disukai, bahkan dibenci, dan mereka yang mengangkat Islam itu cuba untuk dibunuh. Nabi dan para sahabat itu, bahkan keturunan Rasulullah SAW itu dicari dan dikejar, bahkan memang dibunuh pun.
Contohnya Sayyidina Hussein. Dan adakah kerana kesukaran untuk kita mempertahankan suatu kebenaran yang hakiki ini, maka dengan itu maka kita berundur dan kita lari daripada tapak yang sepatutnya kita berada itu? Sepatutnya tidak. Kerana perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu, ia tidak mengambil kira ramai ataupun sedikitnya mereka yang memperjuangkan kebenaran itu. Kerana ramai itu mungkin melibatkan interest, personal interest, dari segi financial ke, contohnya nak mendapat syuhrah ataupun kemasyhuran contohnya, ataupun nak mendapat nak menjadi pemimpin masyarakat contohnya. Ada personal interest yang menyebabkan kita bertunjangkan kepada apa yang kita tunjangkan itu. Tapi Islam itu sendiri sepatutnya kita melihat aspek kebenarannya itu. Jadi ramaikah atau tidak ramaikah mereka yang mendukungnya, ramaikah atau tidak ramaikah mereka yang memahaminya itu, maka kita tetap memperjuangkan dan kita tetap menghayati dan mengamalkan apa yang kita faham daripada ajaran agama Islam itu. Dan saya suka nak sebutkan di sini, apabila kita baca buku Prof ini, kita kena bezakan antara Islam yang capital letter, yang huruf besar, I. Dan satu lagi ialah Islam yang huruf kecil. Islam yang huruf besar itu ialah maksudnya Al-Islam, agama Islam itu sendiri. Tapi jika ditulis sebagai I, small letter, huruf kecil I itu, maka itu maksudnya submission ataupun penyerahan itu tadi, ataupun amal ibadat itu tadi. Okey, sambung Imran. Fahaman yang mengelirukan. Fahaman yang mengelirukan tentang adanya pandangan sendiri dan pandangan yang tiada dipengaruhi oleh rasa hati diri sendiri terhadap sesuatu agama itu tiada dapat dikenakan kepada Islam. Sebab Islam bukan sesuatu yang direka oleh fahaman insan dan akal nazarinya. Dan Islam sudah jelas dan lengkap sempurna serta terencana dalam tanzil yang dirakamkan dalam bahasa yang hidup serta terpelihara dari sebaran kekeliruan. Okey, sekejap. Okey, yang dimaksudkan oleh Profesor Al-Atas ini ialah apabila turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka pertama sekali kita kaji perkataan akmal tu. Akmal itu aku telah sempurnakan. Sesungguhnya hari ini aku telah sempurnakan agama kamu ini. Dan kemudian di hujung ayat itu ialah al-Islam dengan menggunakan huruf alif dan lam itu. Menunjukkan Islam ni, agama ini yang telah aku namakan sebagai Islam ini. Al-Islam, ini yang saya maksudkan I huruf besar Islam, Al-Islam. Dan apa yang dimaksudkan oleh Prof ini sebenarnya ialah, saya telah sebutkan sebelum ini, apabila agama itu kita maksudkan dengan fitrah, maka fitrah itu bermaksud ialah mengamalkan ajaran agama, din itu seperti mana yang telah diajar oleh oleh Rasul-Rasul dahulu yang disebut sebagai agama Hanif, Dinul Qayyim. Okey. Jadi setiap umat yang telah dihantar Rasul masing-masing itu, mereka telah diajarkan dengan tauhid yang sama yang diajarkan kepada kita sekarang ini. Tetapi dari segi syariahnya itu berbeza. Dan hanya hikmah Allah SWT sajalah yang mengetahui kenapakah berbeza itu. Dan contohnya pada waktu zaman Nabi Ibrahim AS itu sudah ada rukun hajinya itu. Tetapi rasanya zakatnya belum ada. Dan kemudian sembahyangnya itu pun sudah ada cara sembahyang itu sendiri. Dan kemudian selepas Nabi Ibrahim itu kemudian pergi kepada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, itu pun sudah ada syariat yang tersendiri yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka ini untuk diajarkan kepada kaum mereka sendiri. Jadi sehinggalah akhirnya Islam itu menjadi syariah kepada umat seluruhnya. Jadi perbezaan di sini ialah pertamanya
mereka yang bukan daripada kalangan umat Islam yang umat Muhammad ini, yang kita panggil umat Muhammad ini, syariat itu diturunkan kepada kaumnya itu masing-masing. Tetapi Islam ini kepada seluruh umat manusia itu. Itu satu. Yang kedua, apabila diturunkan kepada umat Muhammad ini, syariat itu telah pun sempurna. Agama itu telah pun bernama. Dan rukun-rukunnya itu pun telah sempurna diajar oleh Rasulullah SAW. Contohnya sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah oleh kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Itu ada cara-cara dia tu. Haji dan sebagainya itu. Okey. Jadi kalau kita balik kepada persoalan agama tanzil. Agama tanzil, agama wahyu. Agama yang daripada Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya agama yang sebenarnya mengikut yang fitrah tadi tu, yang Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Hanif, itu ialah agama Islam semata-mata saja. Kenapa dikatakan begitu oleh Prof? Kerana kalau kita tengok agama Yahudi dan agama Nasrani, agama Yahudi contohnya, kenapa mereka tidak mengamalkan sembahyang dan juga haji seperti mana yang telah diajar kepada Nabi Ibrahim? Tidak mereka buat, bukan? Dan kemudian Kristianiti pun begitu juga. Pertama sekali, nama mereka sebagai Kristian itu telah diberikan oleh penakluk Roman itu. Pontius, yang seangkatan dengan Pontius Pilate, iaitu Raja Rom pada waktu itu. Mereka menamakan pengikut Nabi Isa AS sebagai Christians. Sebagai Kristian. Kalau kita sekarang ni ada percubaan untuk menamakan kita umat muslimin ini sebagai The Muhammadans. The Muhammadans. Tapi kita tidak terima nama itu. Kita tidak terima nama itu sebab nama kita adalah Muslimun. Muslimin. Muslim itu nama kita. Nama penganut agama apa? Agama Islam yang telah diberikan nama oleh Allah SWT seawal diturunkan itu. Begitu. Itu perbezaan dia. Jadi jika sekiranya berlaku perdebatan tentang agama wahyu ini, sebenarnya mereka berada di kalangan orang pihak yang kalah sebenarnya. Kerana faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Pertama ialah ajaran mereka itu sendiri sebenarnya tidak mengikut ajaran agama Nabi Ibrahim. Hanif itu ajaran millata Ibrahim Hanifah. Satu. Yang kedua ialah setiap nabi yang mengajar kaum-kaum mereka itu, mereka akan menunjukkan kepada nabi yang selepasnya itu nanti akan tiba. Contohnya Nabi Isa alaihissalam telah memberitahu kepada Hawariyun tentang Nabi Muhammad, ismuhu Ahmad, akan datang kepada kita seorang nabi akhir zaman, khatamul anbiya, namanya ialah Ahmad. Diterangkan dengan jelas dan diberitahu kepada Hawariyun ini. Namun akhirnya berlaku error ataupun berlaku perubahan ataupun berlaku taghyir ataupun change yang mereka sengaja buat di dalam agama mereka itu. Dan akhirnya syariah yang mereka cuba untuk tiru syariah yang dipunyai oleh Islam itu, yang lengkap ini, maka ditirulah dengan cara mengambil ajaran budaya, kebudayaan mereka, dan akidah mereka itu pun diikut daripada kebudayaan setempat juga. Contohnya Trinity itu ataupun Triune itu, selain daripada mendapat pengaruh daripada tuhan-tuhan Greek itu dan mitos mereka itu, juga berasal daripada Triune di dalam sejarah Mesir kuno, iaitu yang menggunakan tiga dewi ataupun tiga tuhan itu yang dinamakan sebagai Isis, Horus dan Ra. Dari situlah maka dibentuk Trinity itu tadi dan direka. Dan untuk makluman kita semua ini, agama Kristian itu telah berhempas pulas berusaha selama 500 tahun untuk menetapkan apakah doa yang patut dibaca di dalam church mereka itu. 500 tahun cuba untuk dibincangkan
sesama ulama padri mereka itu, rahib-rahib mereka itu, apa benda yang kita nak jadikan suatu doa ataupun sebutan di dalam sembahyang kita itu. Dan banyak lagi lah cerita lain, antaranya kita tengok di dalam tempat ibadah mereka itu bagaimana lukisan dijadikan satu cara untuk mengajar golongan awam yang illiterate, yang buta huruf ini, sebab mereka tak mampu mengajar akidah yang betul kepada golongan penganut-penganut itu. Dan demikian juga mereka menggunakan muzik untuk memahami ataupun untuk mewujudkan suatu aura ataupun perasaan ketuhanan itu di dalam tempat ibadah. Sedangkan kita orang Islam, kita tidak perlu perkara itu. Kita tidak perlu lukisan di dalam masjid, dan kita tidak perlu muzik di dalam masjid. Dan kerana apa? Kerana ajaran tauhid dan juga syariah dalam bentuk ibadah itu tadi, ibadah khusus itu tadi, sudah pun berakar umbi di dalam diri kita. Di mana kalau kita perhatikan anak-anak yang berumur 6 tahun pun kita sudah ajar fardu ain berkenaan dengan Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak ada 6 arah, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada atas, tidak ada bawah. Jadi kita sudah faham agama kita. Cuma ada yang alim, ada yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang alim ulama, tetapi ada yang orang awam. Itu sahaja yang membezakan. Tapi umat Islam faham tentang agama mereka itu. Okey, boleh sambung sikit lagi Imran. Nanti kita nak dengar suara Yulia pula. Maka tiada perbezaan antara Islam yang dihidupi oleh diri perseorangan dan yang dihidupi oleh masyarakat Islam. Tiada perbezaan yang membezakan dengan erti bahawa yang dianuti diri perseorangan itu kurang benar atau kurang tepat mencerminkan hakikat Islam, atau yang dianuti masyarakat itu yang lebih lengkap dan merupakan tafsiran yang sebenar, sedangkan yang dianuti di perseorangan itu hanyalah tafsirannya sendiri menurut kefahaman dirinya. Seolah-olah Islam yang sebenarnya itu tiada dapat dicapai dan hanya merupakan suatu idam-idaman atau harapan belaka yang senantiasa liar dari pencarian insan. Okey, sekejap. Maksudnya Islam itu adalah suatu hakikat dan boleh dicapai kefahamannya itu. Ilmu itu boleh dicapai dan hakikatnya itu ada, bukan suatu imajinasi ataupun bukan suatu utopia. Begitu. Maknanya imajinasi khayalan yang mungkin dapat dicapai tapi tak ada. Bukan. Islam itu wujud, ada. Dan kita kena fahami, dan cara untuk faham pun ada. Boleh kita capai. Islam yang kita anuti itu. Islam yang kita anuti ini Islam yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan dan dicarakan dan diperkenalkan dan diberitahukan dan diamalkan, yakni yang sempurna disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menzahirkannya dan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum dan oleh para pengikut sahabatnya dan oleh para pengikut kepada pengikut sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dan oleh mukminin dan muslimin seterusnya hingga ke hari pembalasan kelak. Maka apa yang dialami oleh diri perseorangan yang muslim sebagai Islam itu samalah dengan Islam yang dialami oleh masyarakat kaum muslimin. Jikalau ada terdapat sekalipun sesuatu yang dianggap orang sebagai perbezaan antara Islam yang difahami serta dianuti oleh seseorang muslim dan yang difahami serta dianuti oleh yang lainnya dan oleh masyarakatnya, maka yang demikian itu bukan merujuk kepada hakikat Islam, akan tetapi kepada amalan insan dan hakikat insan yang jua, yang masing-masing tiada sama taraf pengenalan dan kearifan dan kefahaman dan keimanan dan keislamannya. Meskipun demikian, perbezaan taraf kefahaman dan darajat tilikan batin dan amalan yang terdapat berlaku antara seorang Muslim dan yang lainnya satu sama lain itu semuanya merujuk kepada pengalaman hidup Islamiah yang bersabit dengan keihsanan. Bagaimanapun jua halnya, semua Muslim itu sudah berada dalam keadaan Islam dan Islamnya masing-masing itu Islam satu jua, tiada lain.
maka itu haruslah kini jelas bahawa dalam kenyataan tafsiran kita, Islam itu suatu kesatuan yang menegaskan kemutlakan kesatuannya menerusi dua kenyataan, yakni Islam itu kedua-duanya keadaan beriman, iman, dan juga penyerahan sejati diri dalam khidmah ibadat. Islam itu pengakuan kebenaran, tasdik, yang diisbatkan oleh kalbu dan akal, yang diikrarkan oleh lisan dan juga amal. Ibadat Okey, yang sekejap Imran. Dekat sini kena apply yang saya bagi tahu tadi. Kalau Islam I huruf besar itu maksud dia agama Islam, al-Islam. Kalau yang kecil itu maksud dia Islam, Islam dalam erti submission itu. Jadi kalau kita kata Islam, maka itu haruslah kini jelas bahawa dalam kenyataan tafsiran kita Islam ataupun agama Islam itu ialah suatu kesatuan. Yakni kesatuan apa? Kesatuan iman dan Islam. Iman dari segi kefahaman ataupun kepercayaan, dan iman dari segi submission ataupun amal ibadat itu. Islam itu juga pengakuan kebenaran. Maknanya agama Islam itu juga ialah tasdik dan amal ibadat. Itu. Kita kena faham macam tu Okey, teruskan. dan juga amal ibadat yang memberikan segala yang diisbat serta diikrarkan itu. Islam itu kesatuan yang saksama yang menetapkan nisbah yang seimbang kewajarannya antara kedua-duanya, roh dan badan, dan yang rohani dan jasmani. Islam itu taat menuturi dengan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu menerima dengan sungguh hati rela serta dengan kefahaman maksud kalimah syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan juga bahawa Muhammad itu Rasulullah. Islam itu kesatuan segala ini termasuk segala perkara yang bersabitan dengannya, baik pun perkara iman maupun perkara amal yang dihidupi dalam diri perseorangan yang Muslim dan juga dalam kaum Muslimin pada keseluruhannya. Okey, Tiada sekejap Maknanya dia nak, Prof nak bagi tahu ni Islam itu ialah iman dan Islam, satu. Yang kedua, Islam itu ialah tasdik dan amal, dua. Yang ketiga, Islam itu ialah suatu kesatuan ataupun penisbahan kepada ruh dan badan, dan juga kepada perkara rohani dan perkara jasmani. Itu yang ketiga. Yang keempat, Islam itu bermaksud taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. 4. Dan yang kelima ialah Islam itu menerima kalimah syahadah. Juga berkait dengan yang keempat tadi, iaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Okey, teruskan. Maksudnya tidak ada dualisme, tidak ada pemecahan antara yang kita sebut tadi. Iman asing, Islam asing, bukan macam tu. Iman dan Islam. Tasdik dan amal. Ruh dan badan. Allah dan Rasul. Begitu. Jadi tidak ada pemisahan. Tiada mungkin terdapat dalam kesaksamaan serta keseimbangan sifat kesatuan yang menetap mesra ini, yang menjadikan Islam itu agama yang teguh berdiri tegak sempurna. Perbezaan atau pembelah bahagian atau penduaan. Justru sehingga bagi Islam itu tiada mungkin dapat seseorang itu dianggap benar-benar beriman sebagai seorang mukmin. Dengan tiada pula dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya dalam khidmah amal ibadat sebagai seorang Muslim. Tiada mungkin dapat pengakuan kebenaran atau tasdik kalbu dan akal dan yang diikrarkan oleh lisan itu dianggap sebagai benar-benar tasdik dan penisbatan dan pengingkaran yang sah dengan tiada disaingi pula dengan usaha amal ibadat. Tiada Okey, mungkin Imran. Okey, Imran boleh sambung dekat muka surat 46 teruslah. Dekat telah saya tunjukkan juga. Sebab yang tadi tu dia saya dah summarize tadi. Jadi telah saya tunjukkan juga. Saya punya cetakan lain. Oh, lain Muka surat berapa? 47. Yalah. Dia muka surat sebelah tu je rasanya. Oh,
Cuma kita sambung dekat paragraf seterusnya tu, telah saya tunjukkan juga. Ada tak? Tak jumpa. Tak jumpa? Halaman 46 Imran. 46. Paragraf baru. Telah saya tunjukkan. Pakai ibtim ke takdib? Telah. Dia pakai yang baru tu 2019. Oh, sorry. Julia jumpa tak? Telah saya tunjukkan juga. Ya, Dr. Salina. Boleh baca. Boleh Julia sambung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah saya tunjukkan juga dalam risalah apa asalnya kenyataan Tanzil Al-Quran Karim dari sifat perjanjian asali atau ru'uzan dengan Tuhannya yang mengakui ketuhanannya dan menyaksikan bagi pihak diri masing-masing tunggalannya yang mutlak, dan bagaimana hakikat perjanjian asali bersabit rapat dengan faham din sebagai fitrah yang mencerminkan rencana agung peraturan tertib pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawal alam makhluk semesta. Juga telah saya sabitkan faham dalam perbandingannya dengan faham alam agung dengan kiasan nisbi pada insan sebagai alam kecil yang mencerminkan sifat-sifat alam agung dengan tiada sebutnya, betapa diri akali insan dalam alam kecil itu harus memerintah dan mengawal dan menguasai alam kerajaannya itu. Okey, sekejap. Dekat sini pun kita nak lompat sikit lah. Kita tak akan baca sampai habis lah. Secara ringkasnya begini. Apabila kita lihat kepada ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu, maka itu adalah suatu perjanjian asal, dan daripada perjanjian inilah maka semua